Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi sesi kita di Sabah bersama dengan Fadil Ustaz Razali Razali. Alhamdulillah. selaku Presiden Ustaz, Presiden YDP dia panggil. YDP Persatuan Persatuan Ulama Ulama Malaysia, Cawangan Malaysia Sabah. Cawangan Sabah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, semalam di Mm-mm. konferensi saya telah mendengar Mm-mm. Al-Fadhil Sohibul Samahah Mufti Mm-mm. menyebut Mm. ketika Sabah merdeka tahun 1963, Mhm. umat Islam kira-kira 30% lebih lah, Betul, lebih, betul. dan sekarang Mm-mm. sudah mencapai hampir 70%. Mhm. Jadi Betul. maknanya dalam tempoh kira-kira kurang Ya, daripada berapa tahun Ustaz? dalam 30 lah kan, 50 tahun. 50 tahun. Dah 50 tahun. 36. Tapi boleh Betul. dipanggil apa? Naik Mm-mm. secara mendadak Mhm. pengislaman Mhm. rakyat Mm-mm. Sabah. Mhm. Jadi boleh Ustaz kongsi sikit Mhm. apa faktor yang Mhm. menyebabkan Mhm. kita Islam begitu berkembang di Sabah? Mhm. Baik Ustaz. Baik. Nak kongsi bukan banyak sangat Ya, ilmu lah ya, Ustaz, ya. Tak apa, tapi tak dari apa. segi pengalaman Ustaz Kita sendiri kan, santai-santai je santai ya Ustaz. kan. Ya. Saya pun hari ini pakai pun tak semua Ustaz, minta maaf kebetulan Tak memang salah. datang di sini. Ya. Jadi pengalaman saya sendiri Ustaz lah kan, semacam saya sih dilahirkan dalam berbangsa atau kaum dusun. Dusun. Mak bapak saya ni saya lahir Islam lah, tapi mak bapak sebelum itu dia masuk Islam kan. Okey. Begitu juga keluarga-keluarga yang lain begitu. Jadi saya tengok peranan kerajaan atau peranan ulama-ulama dahulu kan. Mereka ni mendidik anak-anak, contohnya mu'allaf ni kan, kerajaan masa tu sediakan sekolah agama. Lepas tu di peringkat menengah ada sebahagian tu dihantar ke Semenanjung. Macam saya sendiri dihantar ke Kedah untuk belajarkan agama di bawah tajaan oleh Majlis Agama Islam. Ramai kami Ustaz masa tu 30 orang. Di Kedah Ustaz? Di Kedah, Di mana di Kedah Ustaz? Pondok Pak Man atau Madrasah Nahdah, Bukit Besar Masya begitu Allah. kan. Dan ada beberapa pondok lagi lah, semua dihantar di situ, di Pulau Pinang, Kelantan pun banyak. Jadi daripada situ ini generasi yang anak-anak mualaf ni dihantar untuk belajar agama, dan mereka ni apabila sudah belajar sampai ke Mesir dan sebagainya, balik ke Sabah untuk berdakwah. Itu salah satu daripada pengukuhan. Tapi dari segi yang pertambahan Islam itu sebenarnya ada ulama-ulama daripada kerajaan negeri Sabah ni bawa daripada Indonesia, tanah Jawa kan, daripada Filipina. Dan daripada situ mereka berdakwah pun pergi ke kampung-kampung, bukan suruh masuk Islam terus. Ya. Tapi melalui macam orang bekerja di estate-estate kan, menjadi macam pekerja-pekerja di sana, sambil-sambil mungkin orang macam contohnya dalam masyarakat dusun ni yang ramai masuk Islam ni sebabkan dalam kisahnya Mandur Sarip, yang akan panggil Pak Sarip, Mandur Sarip. Ya. Dia seorang dilantik ketua dalam satu estate lah. Tapi dia daripada tanah Jawa. Tapi alhamdulillah ni dia sudah mempunyai ilmu yang banyak. Sama daripada ilmu agama dan ilmu kerohanian lah kan, yang pembuatan Islam. Jadi daripada situ masyarakat dusun yang kadang-kadang ada sakit dan sebagainya jumpa Mandur Sarip ni, Pak Sarip kan dia panggil, bapak Sarip. Jadi dia merawat dan alhamdulillah mendapat kesembuhan contohnya begitu kan. Jadi di masyarakat dusun ni macam keluarga Ana sendiri, ada pakcik Ana tu masa kecil dia sakit Ustaz. Dia sakit kulit lah. Ya, ya. Dia belajar tapi dia sakit. Lepas tu bila berjumpa dengan Mandur Sarip atau Bapak Sarip ni, dia ruqyah dan sebagainya, alhamdulillah sembuh. Masya Dan Allah. daripada situ masyarakat dusun ni nampak kita tarik ni situ. Dia sebahagian dia masuk Islam. Tidak ada paksaan Ustaz. Masya Allah. Masuk situ. Lepas tu selain daripada perkahwinan kan. Jadi Mandur Sarip tu duduk di sana? Duduk di sana. Dia lama, ramai kebanyakan masyarakat dusun Muslim ni masuk disebabkan asbab dia. Masya Allah. Sehingga kan nama-nama orang dusun ni Ustaz, Mandur Sarip ni orang Jawa. Ya. Jadi nama-nama orang dusun ni cuma Jawa. Padahal ya. dia bukan dia bukan Jawa. Macam saya kan Razali bin Saibin. Saibin tu bin in tu kan banyak orang. Ya, ya. Salimin, Karimin, betul, Sulaimin, semua min tu kan orang Jawa. Orang Jawa. Jadi Karno dan sebagainya itu nama-nama Jawa. Tapi sebab yang bapa Syarifnya ataupun dia bagi nama kan nama. Jadi salah kebanyakan yang masuk Islam tu sebab itu juga, dia berdakwah. Jadi selain daripada pengukuhan, hantar anak belajar dan sebagainya, perkahwinan, dan ustaz-ustaz dari Semenanjung ramai juga Ustaz. Jadi macam yang guru-guru ustaz-ustaz datang ke sini kan. Jadi secara harmoninya tidak ada paksaan masuk agama. Mungkin orang akhlak kan. Ustaz kita datang, pendakwah datang di sini tertarik orang. Jadi ada yang masuk Islam tanpa paksaan.
perkahwinan Ya. dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi apa tu ratusan Muslim itu memang daripada Meningkat 60 tu secara yang meningkat. drastik, drastik Begitu. sangat. Dan tidak ada konflik yang besar lah berlaku. Adapun sikit-sikit lah isunya masuk bila ada seorang masuk Islam tanpa pengetahuan ataupun Tak ada mungkin, isu yang macam tidak, insyaAllah. kalau masuk Islam kan nanti family marah. Memang ada Ustaz. Ada? Tapi ada kebijaksanaan. Bila kita ni dalam masyarakat dusun ni, sama dusun ni kan, bila kita, orang dusun ni mestinya dia lembut Ustaz. Kan dia lembut, jadi kalau berdialog dengan dia, berbincang dengan yang bagus-bagus kan, terangkan begini, anak ini sebenarnya sudah berkahwin kan, pilihan dia. Lepas tu anak ini pun bukan juga apa kan, dia cuma maksudnya dia buat pilihan dia kan. Jadi lama-lama dia orang faham. Dan dia orang ni nampak masyarakat Islam, sama ada pendakwa datang, ustaz-ustaz yang datang tu pun akhlak yang bagus. Jadi dia orang tidak ada masalah lah. Jadi lebih suka kan. Kadang-kadang juga dalam kehidupan orang Islam ni kan, dan bersih kan, kemas rumah dan sebagainya. Jadi dia orang nampak budaya adat-adat dalam Islam itu menarik mereka untuk masuk dalam Islam. Contoh makanan Ustaz, makanan tu contohnya dulu mungkin kalau masih pagan, macam haiwan tu tak sembelih kan? Ya, Main betul. pukul je kan, apa kan, dia main kerja je. Pusing Ayam kepala. tu dipusing je kan, ataupun tidak ada satu cara kaedah sembelihan yang betul-betul bagus kan. Jadi bila dah masuk Islam ni bersih, kena sembelih apa semua kan. Jadi itu sebahagian masyarakat dusun itu orang tertarik tu. Gitu. Jadi makanan pun bersih, pakaian pun bersih, rumah pun bersih dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi poin yang kita boleh dapat pada hari ini, yang pertama, bagaimana proaktifnya Jabatan Agama terlibat dalam pengukuhan para pendakwa dihantar anak-anak ke Semenanjung. Lepas tu Sabah mereka pun rajin ke Al-Azhar kan semua. Ustaz pun Azhari Ustaz kan? Al-Azhar insya-Allah. Dan kami diberi zakat, diberi zakat semua. Alhamdulillah. Lepas tu dengan ada orang yang berdakwah, ulama-ulama dan duduk di kawasan dan mengajarkan masyarakat. Kemudian ada terlibat daripada pendakwa-pendakwa yang berakhlak baik dan sebagainya. Alhamdulillah, agama Islam di Sabah semakin mekar. Jadi itu saya rasa satu pengajaran yang baik di Semenanjung, iaitu kita mesti menumpukan tentang akhlak dan nilai. Jadi kalau kita nak orang hormat kepada agama Islam dan dapat menerima agama Islam dengan baik, maka contoh yang dapat kita lihat di Sabah ini bagaimana akhlak apabila ditonjolkan dengan baik, maka akan tersebar Islam dengan baik dan juga harmoni di satu kawasan. Terima kasih Ustaz Azali. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih.